Kembali bersiaran bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kerana terus setia. Dan seterusnya kita bincangkan cap dagangan di Malaysia. Apakah anda sedar cap dagangan dan undang-undang berkaitan dengan cap dagangan itu telah tersedia lama dan wujud rang undang-undang untuk mengawal selia cap dagangan di Malaysia sejak tahun 1976. Namun baru-baru ini Dewan Negara telah meluluskan satu rang undang-undang baru untuk menggantikan akta tersebut, akta yang telah pun wujud sejak 1976, dan kita ingin selami apakah kepentingan rang undang-undang baru ini kepada anda, para pengguna dan rakyat Malaysia. Kita bersama dengan Ketua Pengarah MIPO, Datuk Muhammad Roslan Mahyudin, untuk membincangkan isu RUUCD 2019, faedah untuk rakyat dan negara. Terima kasih kerana bersama kami. Ya, terima kasih kembali. Mungkin sebagai mukadimahnya kita bincangkan dulu apakah yang disebut sebagai cap dagangan. Cap dagangan kalau dalam bahasa Inggeris ataupun biasa kita sebut adalah trademark. Trademark cap dagangan adalah cap dagangan sebarang tanda yang diletakkan pada produk ataupun perkhidmatan yang dijual oleh seseorang peniaga. Jadi trademark tu boleh jadi dalam bentuk gambar, tulisan, jadi terpulang pada kita lah. Jadi kita banyak cap dagangan di pasaran sekarang, contohnya macam Nike, Adidas, ada lambang di sini. Ya, dan ada sesuatu yang membezakan cap dagangan yang berdaftar dengan cap dagangan yang tidak berdaftar. Ya. Apakah itu, Datuk? Dia cap dagangan yang telah berdaftar, biasanya dia ada letak perkataan R di situ. Ataupun yang belum atau pending, dia panggil TM. TM saja. Jadi kita perlu pastikanlah kalau pengguna nak merasa lebih yakin, mereka boleh hubungi pejabat MIPO yang terdekat, ataupun boleh browse through kita punya laman web untuk mendapat keterangan mengenai dengan trademark yang berdaftar ataupun yang belum. Jadi selama ini kita menggunakan pakai undang-undang yang telah wujud sejak tahun 1976. Ya, 76 ya. Apakah kepentingan untuk kita menggubal semula atau membawa ke depan undang-undang baru untuk menggantikan Akta 1976 ini? Okey, seperti mana yang Tuan Terence sebutkan awal tadi pun, kita memang ada Akta Cap Dagangan tahun 1976. Dan pada bulan Julai ataupun September baru-baru ini, Parlimen telah meluluskan satu undang-undang bagi menggantikan Akta Cadangan 1976, iaitu Akta Cadangan 2019. Kita pada dasarnya tujuan kita mewujudkan perundangan baru ini adalah untuk memodernkan, untuk menjadikan proses pendaftaran ini lebih berbentuk komprehensif dan lebih efektif. Jadi sesuai dengan keadaan semasa. Dan ini berkadaran dengan apa yang dikatakan sistem Madrid, ya, yang telah pun wujud di seantero dunia, mungkin kecuali China. Apakah yang disebutkan tentang sistem Madrid ni? Okey, sistem Madrid adalah Madrid Protocol, adalah satu persefahaman di antara 122 negara untuk menjalankan satu bentuk pendaftaran cap dagangan yang seragam, yang standard. Jadi Malaysia apabila Undang-Undang Akta Cap Dagangan 2019 telah diluluskan oleh Parlimen, Malaysia telah mengemukakan dokumen untuk memasuki Madrid Protocol ni. Kami ada pergi ke Geneva beberapa bulan lepas untuk memasukkan dokumen untuk mendaftar sebagai ahli Madrid Protocol ni yang ke-106. Jadi apabila masuk dalam Madrid Protocol ni, kita ada pelbagai kemudahan dan kebaikan berbanding dengan Akta Dagangan tahun 76 itu. Mungkin untuk pemahaman mereka yang sedang menonton, mereka yang ada idea untuk cap dagangan baru, apakah kelebihan sistem Madrid ni berbanding dengan sistem yang sebelumnya? Dia kalau sebelum ni, kalau seseorang ada produk ataupun perkhidmatan, cap dagangan mereka nak mendaftar, kalau setakat produk itu nak dipasarkan di Malaysia saja, tak ada masalah, mereka boleh mendaftar di pejabat MIPO. Tapi apabila mereka nak mengekspor produk mereka ke luar negara, di bawah akta yang sebelum ini, tahun 76, mereka perlu misalnya nak mendaftar di Vietnam, Thailand,
mereka perlu pergi ke Vietnam, ke Thailand ataupun kalau nak ke Europe untuk mendaftar cadang. Mereka kena physically pergi ataupun kalau mereka tak pergi melalui ejen pergi ke sana. Jadi kalau mereka pergi sana ini melibatkan kos lah. Tambang kapal terbang, hotel, makan minum dan sebagainya. Jadi melalui Madrid Protocol ni dia just single filing di MyPo. Dan dalam borang permohonan tu ataupun dalam sistem mereka boleh menyatakan di negara manakah mereka nak mendaftar cap dagangan mereka tadi. Kalau saya sebut tadi di Thailand, di Vietnam, di Europe misalnya, mereka just nyatakan saja. Jadi sistemku itu akan secara automatik apply ke negara-negara berkenaan. Jadi seolah-olah macam kita ni telah pergi secara fizikal ke sana lah. Walhal dia cuma mendaftar di MyPo saja. Wow. Jadi ini memang sudah tentu memudahkan seseorang usahawan yang mempunyai trademark mereka ni. Jadi mudah. Kemudian dari segi bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Kalau tidak selama ini, kalau mereka pergi ke negara yang saya sebutkan tadi, mereka terpaksa menterjemah kepada bahasa-bahasa Vietnam lah, Thailand lah sebagainya. Ini sudah menyusahkan. Kalau pergi ke Spain misalnya, Spain pula lah. Jadi kita gunakan bahasa Inggeris saja dan terpakai juga ke negara tersebut. Dan kemudian dia murah. Murah berbanding dengan sebelum ini. Kalau sebelum ini Pergi secara fizikal ya, tapi mereka terpaksa membayar 2 kali. 370 mula-mula, kemudian sudah hendak didaftarkan another 650, 650, jadi total RM1,020. Jadi dalam sistem sekarang mereka cuma bayar sekali dalam mata wang Swiss franc. Switzerland punya mata wang Swiss franc. Dan okey, habis dari situlah satu pembayaran. Saya tak pasti berapa jumlah sebenarnya dalam bentuk Swiss franc. Kemudian dari segi bahasa dia ada sini ada semua ni lah. Kemudian dia terpakai kepada non-traditional marks. Traditional mark maksudnya biasalah logo, lambang, tulisan, tanda tangan. Itu selama ini memang di bawah Akta 76 memang kita mendaftar pakai itu. Okay. Sekarang ni dipermodernkan macam dibentuk situ. Ada bentuk pembungkusan, shape, warna sekarang pun boleh didaftarkan. Kedudukan, hologram, urutan bunyi ni motion dalam, misalnya kalau kita on handphone akan bunyi Samsung lah, bunyi Nokia, itu dia boleh rakam, dia boleh daftar bunyi sesuatu produk. Misalnya produk yang orang selalu sebut ni motosikal Harley Davidson. Kita sekarang ni punya tak boleh tiru lagi bunyi seakan itu lagi. Wow. Kalau kita mempunyai kapcai, kita pergi ke bengkel misalnya, minta mekanik tu buat sound sama dengan Harley Davidson. Davidson can one day maybe dia boleh sue pihak yang berkenaan. Itu bunyi. Kemudian bau scent, bau minyak wangi, bau tayar. Ada disebutkan tayar dan sejenis Dunlop, apabila dia break itu ada sejenis bauan. Bau ros katanya, bau ros. Bau itu pun dilindungi. Jadi dalam betul-betul dia lebih moden. Itu je saya sebutkan tadi di awal tadi, di bawah Akta Cadangan 2019 ini dia lebih moden. Dia lebih komprehensif dan efektif. Lepas ni mungkin sukarlah untuk pengeluar perfume mengeluarkan produk-produk yang diinspirasikan oleh, sebab baunya hampir-hampir sama. Ya. Jadi nampaknya di sinilah kita memerlukan seseorang peniaga ataupun usahawan lebih kreatif untuk melahirkan ataupun menghasilkan hasilan mereka sendiri. Jangan dia just pick up from the market, tiru dan dijual dia sebagai produk mereka. Tak boleh. Jadi dia di bawah sistem yang maksud saya kan pemodenan tadi ini, kita mendaki supaya usahawan niaga ni lebih berinovasi, lebih kreatif untuk mencipta sesuatu yang baru. Bukan dia semata-mata macam saya kata pick up daripada market, pick up here and there dan jual label sebagai produk mereka. Tidak boleh itu. Datuk, kepada produk yang sudah pun mendaftar di bawah akta lama, apabila diperkenalkan akta baru ini dan apabila terpakainya sistem Madrid, adakah mereka boleh menambah baik kepada pendaftaran sedia ada ataupun mereka perlu mendaftar semula? Kita ada proses transition. Biasanya memang ada di bawah akta yang baru, proses transition tu.
dan kita boleh benarkan kepada pemohon-pemohon tadi, pemilik-pemilik cap dagangan tadi, sama ada mereka nak berdaftar di bawah rejim yang baru ataupun untuk kekal di bawah rejim yang lama. Perlindungannya sama juga. Kalau sesiapa yang meniru cap dagangan mereka, perlindungan masih lagi diberi. Dan kali ini diberikan di bawah akta yang baru, walaupun mereka mendaftar di bawah akta yang lama. Datuk, kita bincangkan sedikit tentang aplikasi sistem Madrid ini. Katakan saya mempunyai akta, saya mempunyai cap dagangan yang telah pun mendaftar di bawah akta 2019 di Malaysia. Dan saya mendaftar juga perlindungan untuk cap dagangan saya di Australia, misal kata. Namun di Australia telah dapat sebuah syarikat yang telah sedia wujud yang mempunyai mungkin tanda-tanda cap dagangan yang sama seperti saya. Adakah saya boleh mendaftar atau saya terpaksa menukar? Okey, kalau permohonan seperti itu datang ke mana-mana pejabat IP office, mereka akan buat carian search. Tujuan utama search ini adalah untuk memastikan tiada tanda mark yang serupa. Kita memang nak mencegah. Kalau ada serupa atau apa hampir serupa, sama ada pegawai MyPo sendiri, IP office tu akan membuat bantahan, mana dia tak akan setuju dengan permohonan pendaftaran itu, ataupun selepas itu biasanya IP office akan buka dia kepada public untuk dibuka kepada bangkangan lah. Jadi di situlah mereka tak akan lepas sama ada IP office ni sendiri akan bantah ataupun boleh dibuka kepada awam. Pemilik cap dagangan yang mungkin sama kan, mungkin sama dengan tu dia juga akan bangkang pendaftaran ni. Jadi agak susah nak lepas lah. Jadi biasanya kalau dah ada pendaftaran memang tak akan lepas pendaftaran tu. Jadi might as well, saya sebut tadi lah, usahawan ni dia come with a new idea, idea baru. Fikirkanlah sendiri. Ya, dan ini sangat penting juga. Bagaimana pula dengan perlindungan apabila telah didaftarkan sesuatu cap dagangan, telah pun diterima, tiada bangkangan, dan selepas itu telah wujud satu syarikat baru dengan cap dagangan yang hampir serupa yang tidak berdaftar di negara mereka, namun diwujudkan saja. Apakah perlindungan untuk saya yang berdaftar? Okey, mana-mana sistem perundangan mengenai dengan cap dagangan ni biasanya dia ada dua cara lah. Satu melalui proses civil. Civil di mana seseorang yang merasakan bahawa cap dagangan mereka tu ditiru, mereka boleh memfailkan tindakan civil dan tindakan mahkamah secara civil di mahkamah, iaitu di mahkamah tinggi. Mereka boleh memohon di mahkamah tinggi untuk mendapatkan injunction, ganti rugi dan sebagainya lah, untuk menghentikan daripada cap dagangan itu terus digunakan. Dan melalui proses kriminal, mereka boleh membuat aduan kepada Kementerian Perdagangan dalam Negeri Dewan Pengguna melalui bahagian penguatkuasa untuk tindakan di bawah Akta Cap Dagangan 2019 ini. Sama ya sepertinya kita lihat apa yang dilakukan oleh KPDN DCP sebelum ini. Mereka akan buat operasi merampas barang, itu samalah. Jadi itu dari proses kriminal. Kalau civil mereka boleh juga melalui proses mahkamah tinggi tadi untuk mendapatkan relief yang saya nyatakan tadi. Baik, untuk mereka yang masih ingin mendapatkan keterangan lanjut mengenai apa yang baru kita bincangkan, sistem Madrid dan juga pendaftaran melalui akta baru ini, bagaimana untuk mereka mendapatkan lebih banyak maklumat? Kita apabila kita membuat keputusan untuk masuk kepada sistem Madrid protokol ni, kita telah memulakan kita punya kempen untuk memberi penjelasan kepada orang ramai. Kita target kepada user lah. Biasanya kepada ejen, kepada peguam-peguam yang berkaitan, melalui seminar-seminar, latihan kepada pegawai, dan termasuk macam saya hadir ini, kita nak mewawarkan tentang Madrid protokol ni. Kita seseorang itu boleh menghubungi pejabat MyPo yang terdekat, pejabat kami di Bangsar Kuala Lumpur. Kami ada di pejabat-pejabat di Pulau Pinang bagi kawasan utara, di timur di Pahang, selatan di Johor, tengah di Melaka, Sabah dan Sarawak ada 6 pejabat cawangan. Jadi talian dia mudah, boleh pergi kepada kita punya website MyPo, type je MyPo akan keluar situlah tentang maklumat ni segala ini. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk dan juga pihak MyPo kerana sudi bersama kami dalam Startup Pagi Malaysia untuk memberi pendedahan tentang apakah yang disebutkan sistem Madrid dan juga akta baru yang telah pun tersedia di Malaysia. Terima kasih, Datuk. Terima kasih kembali.
Dan itu dia perbincangan kita yang mungkin menjurus kepada perundangan sedikit dan juga perdagangan antarabangsa. Semoga anda mendapat manfaat daripada perbincangan itu.